Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi kepada nota kita, iaitu ulum syariah. Okey, untuk tahun 3, dia bermula dengan tajuk tayamum. Dimula dengan tayamum lah. Iaitu tayamum. Kita akan laju sebab ini semua kamu dah belajar, semua ustaz kita ulang kaji sedikit. Okey, tayamum itu adalah menyapu debu pada anggota tayamum dengan rukun dan syarat tertentu sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey, baik, fungsi tayamum adalah ganti wuduk atau mandi wajib, itu fungsi dia. Kerana ada penyakit yang menghalang daripada tekan air. Kalau kita ada sakit juga, contohlah kita accident, terluka kan. Terluka, bila kena air dia pedih. Jadi kita tayamum lah. Tayamum tempat yang bukan kena yang luka tersebut, kita boleh tayamum. Sebab kadang-kadang orang kena air ni, tempat luka ni boleh lagi parah. Kan? Okey, baik. Okey, ini merupakan dalil Okey, dalil anggota tayamum dan juga dalil. Okey, anggota tayamum ada berapa ada 2 saja. Mana Khalif? Semalam ke itu minggu lepas. Dia ada salah. Disebut kaki pun anggota tayamum salah. Anggota tayamum ada 2 saja tempat dia, iaitu muka dan tangan. Muka dengan tangan saja. Okey, muka dengan tangan. Tangan tu kat mana? Daripada hujung jari hingga ke siku. Hujung jari ni hingga ke siku dia. Okey, baik. Ini pun dalil kenapa kena diharuskan bertayamum. Okey, contoh dalam ayat Al-Quran ni, surah apa tak tulis. Okey, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Okey, start daripada falam tajidu ma'a. Maksud falam tajidu ma'a ni adalah apabila tiada air, maka fatayammamu. Okey. Kalau dalam soalan peksa, dalil ni yang kamu akan guna. Falam tajidu ma'a fatayammamu. Maksud dia apabila tiada air, maka hendaklah bertayamum. Itu maksud dia. Falam tajidu ma'a fatayammamu. Okey, baik. Okay, kita terus laju. Banyak yang nak baca ni hari ni. Okey, ini adalah niat untuk tayamum. Okey, nawaitu tayammuma li istibahati fardhus salati lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum kerana mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Itu ada niat. Macam tadi soalan akidah tadi, dia suruh mengucap 2 kalimah syahadah kan. Soalan UPKK pun kemungkinan akan tanya macam ni. Dia kosongkan mana-mana yang contoh nawaitu, dia kosongkan tayamum ke, al-wudu'a ke. Kamu kena hafal lah. Niat ni dengan maksud dia sekali kamu kena hafal supaya kamu boleh jawab lah soalan. Biasanya soalan untuk isi tempat kosong ni 4 markah banyak tolong hafal elok-elok. Okey, rukun tayamum kat sini ada 6. Okey, rukun tayamum ada 6. Rukun uduk pun ada 6. Rukun tayamum ada 6, rukun uduk pun ada 6. Rukun uduk ada 6. Apa banyak je. Anggota uduk yang ada 6. Okey, silap. Okey, rukun tayamum sini ada 5 Okey, niat. Lepas niat, apa tak nampak ni? Kita besarkan lagi ya. Okay. Nampak. Okey, Ustaz dah besarkan dah. Ustaz bukan gabung sebenarnya, tak nampak. Buat macam mana kan? Okey, baik. Ada 5 Yang pertama niat. Okey, yang kedua ialah memindahkan debu pada anggota tayamum. Yang pertama anggota tayamum adalah menyapu muka. Nanti kalau debu nanti kita gunakan tapak tangan, kita tekap, bukan ketuk tekap ni maksudnya letak je kat debu tu. Kemudian kita buat kat tepi, kita renjiskan, kita nipiskan debu, menipiskan debu, kemudian barulah sapu dekat muka. Bermula dekat ubun-ubun ni, sapu, pastikan jari ni kena kat tepi anak telinga ni. Ingat sahabat lepas tu yang bawah ni pergi dekat celah tulang kat sini, tulang kan. Siapa yang ada tulang tu adalah, siapa tak ada tulang buat macam mana kan. Ni start pada atas, sapu tepi sampai bawah. Pastikan jangan angkat, letak je. Debu Yang kedua, yang keempat, 1, 2, 3, 4. Menyapu kedua tangan hingga ke siku. Secara bersilih ganti. Ke siku, alamak, tinggal huruf waw pula dah.
ke siku secara bersilang ganti. Okey, cara dia lagi sekali, lepas dah sapu muka tadi, kita buang ke tempat lain, tekap balik kat debu, kan? Lepas tu kita nipiskan dia sikit kat tepi lah. Cara dia ni, ada 3. 1, 2, 3. Saya ulang satu bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Cara dia macam ni. Nampak ke? Ni. Cara dia letakkan kat sini, tarik sampai siku ni, pusing guna yang ni, perut tangan. Atas. Lepas tu ibu jari ni yang ni. Nampak tak? Nampak tak Ikan? Nampak? Ni saya ulang 1, 2, 3. Bawah. Yang atas ni gunakan tapak ni. Daripada siku je. Apa dia? Sampai siku je. Sampai siku dapat ni. Sampai siku. Yang atas. Last kali ni main kat ibu jari ni. Habis. Tu cara untuk tangan kanan, lepas tu tangan kiri pula. Macam ni. Tu. Dan benda ni pun kamu akan buat dalam video untuk amali solat amali solat. Kita ada tayamum, kita ada wuduk dengan solat. Semuanya kamu kena sebut lah. Nanti kamu kena rakam video, lepas tu kamu share dekat dalam Telegram. Okey, baik. Yang terakhir ada tertib. Tertib ni maksudnya apa? Tertib ni adalah mengikut susunan lah. Jangan kamu pergi buat tangan dahulu, lepas tu baru buat muka. Salah. Kena buat muka dulu baru tangan. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, syarat tayamum, debu tanah yang suci. Ni semua boleh kamu baca lah. Okey ni. Ini sunat-sunat ini sunat, tak buat pun tak apa. Sunat ni tak buat tak apa. Maksudnya kalau kita buat dapat pahala. Maksud sunat tu sendiri adalah buat dapat pahala. Tak buat tak dapat apa-apa lah. Menghadap kiblat, baca bismillah, tu semua sunat. Bukan wajib sunat. Yang wajib tadi tu yang 5 tadi, yang rukun tadi. Menyapu melebihi menyapu tangan melebihi had pun boleh. Tu sunat lah. Contoh kita nak sapu lebih pada siku kat sini. Jangan kurang. Kena lebih. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey, baik. Okey, seterusnya. Ini adalah doa. Doa apa ni? Okey, ini doa. Doa tayamum. Okey, baik. Doa tayamum sama dengan doa ambil wuduk. Doa tayamum sama dengan doa ambil wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Okey, ni adalah perkara yang batalkan tayamum. Bila dia sama seperti wuduk lah. Kalau kita kentut kan, maka batal tayamum. Kalau kita sentuh bukan mahram kita pun batal tayamum kan. Lagi yang kedua, bila ada air. Maksudnya kita tengah tayamum, bila kita tayamum tiba-tiba air pun ada. Kita tayamum kan sebab tak ada air. Bila ada air maka terbatallah tayamum tersebut. Yang ketiga adalah murtad. Murtad ni adalah keluar Islam. Jika kita keluar daripada Islam, maka tayamum kita pun terbatal juga. Okey, baik. Okey, baik. Ini adalah soalan soalan tayamum. Soalan untuk tayamum. Okey, kita jawab soalan ni. Anggota tayamum ialah apa dia? Tangan dan kaki, tangan dan jari, dan muka. 2 tangan dan muka, 2 tangan dan kaki. Alif ba jim dal. Jim. Okey, betul, jim. Okey, nombor 2, rukun tayamum ada berapa? 1, 3, 5, 7. 5. Okey, betul, ada 5. Okey, berikut adalah sunat tayamum. Kecuali yang mana satu? Menghadap kiblat sunat, membaca basmalah sunat, melumurkan debu sunat ke tidak? Menipiskan debu sunat ke tidak? Jawapannya apa? Kecuali Menipiskan debu. itu sunat. Kan Ustaz kata tipiskan debu. Melumurkan debu. Melumurkan debu tu adalah bukan sunat Tak boleh. Okey, baik. Dikata
kecuali menumurkan debu. Menghadap kiblat sunat, membaca basmalah sunat, menipiskan debu pun sunat. Okey, baik. 4 perkara yang membatalkan tayamum ada berapa? Ba. Ada 3, betul. Apa tadi? Murtad. Apabila ada air. Yang ni perkara yang membatalkan wuduk. Apa benda yang perkara yang membatalkan wuduk? Samalah membatalkan tayamum, ada 3. Okey, baik. Terangkan maksud tayamum. Tayamum adalah debu tanah yang suci. Okey, syarat 2 syarat tayamum. Tayamum mestilah tanah yang bersih. Kan? Apakah maksud menipiskan debu? Apa maksudkan menipiskan debu? Debu nipis. Kita nak nipiskan debu tu supaya tidak terlalu banyak debu dekat tapak tangan. Kan Ustaz kata tadi kan, kita tekap Kita tangan. buang sikit. Kita buang sikit supaya dia Tepuk-tepuk. kita kena ketuk sikit kan. Kita ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Okey, baik. Nyatakan 2 rukun tayamum. Rukun tayamum tadi apa? Menyapu debu ke muka, menyapu debu ke tangan, niat, tertib. Itu semua adalah rukun tayamum. Perkara yang batalkan tayamum pun sama. Tadi saya bagi tahu, iaitu murtad. Apa lagi? Perkara yang batalkan wuduk pun, perkara yang batalkan tayamum sama. Dan yang ketiga tadi apa? Kena air. Bila ada air. Bila ada air, maka batal tayamum. Okay, apakah doa yang dibaca selepas tayamum adalah sama seperti doa selepas ambil wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aj'alni minat tawabin wa aj'alni min asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi. Allahumma aj'alni minat tawabin wa aj'alni minal mutatahhirin wa aj'alni min ibadikas salihin. Okey, baik. Seterusnya tajuk mandi wajib. Okey, baik, mandi wajib bila seseorang itu berhadas besar atau mati selain mati syahid. Ingat kita mati pun kita kena mandi wajib. Tetapi bukan kita yang mandi orang lain yang mandikan kita. Sebab itulah tahun 5 kita belajar solat pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah lah pengurusan jenazah. Tapi tahun 5 tahun ni tak belajar lagi rasanya pengurusan jenazah. Dah ke? Saya dah ceritakan itu kan? Pasal jenazah. Pasal macam dah. Kan Ustaz cerita pasal kita memandikan jenazah dengan mengkafankan kan? Itu. Kamu tidur lah. Saya dah belajar lah air jenazah tu. Pengurusan jenazah. Yelah, tapi tak sampai mengembumikan kan. Kita itu belajar sampai kafan je kan. Berapa helai kain, betul tak? Mandi semua. Cara mandi kan. Okay, baik. Ini untuk mandi wajib mandi wajib. Okey, sebab seorang kena mandi wajib, yang pertama keluar air mani bagi lelaki. Kalau perempuan pun keluar air mani juga, ada juga. Okey, bersetubuh lelaki dan perempuan. Ini bersetubuh ni untuk yang berkahwin ya. Okey, yang ketiga bersalin. Lepas bersalin perempuan kena mandi wajib. Lepas tamat haid, kedatangan nifas, datang haid, lepas habis semua ni kena mandi wajib. Okey, baik. Bersalin tu perempuan lelaki tak bersalin pun. Okey, baik. Sunat mandi wajib. Sunat ni kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apalah. Antaranya lah membaca basmalah, mengambil wuduk, mandi di tempat tertutup. Ustaz, mandi kat tempat terbuka boleh ke mandi wajib? Boleh. Contohnya kat mana? Kamu pergi mandi dekat dekat pantai. Kan? Pantai. Contohlah hari tu mak ayah kamu nak pergi pantai. Kak, abang, esok kita pergi ke Port Dickson. Kita pergi Port Dickson kan. Port Dickson pantai ke laut kan? Laut. Bang, esok kita pergi Port Dickson Okey, boleh. Tiba-tiba malam tu kamu terkeluar air mani bagi lelaki lah. Kalau perempuan dia baru lepas haid kan. Jadi tak mandi wajib lagi macam mana ni? Kita mandi wajib dekat tempat terbuka, iaitu kat mana? Dekat laut. Kita mandi. Kita niat mandi wajib, kita terjun dalam laut. Itu tempat terbuka lah. Tapi disunatkan mandi wajib adalah di tempat yang tertutup. Okey, mendahulukan anggota kanan pun sunat. Ustaz, kita nak start belah kiri boleh? Boleh. Tapi sunatnya sebelah kanan. Dapat pahala. Okey, ni antaranya niat, lafaz niat mandi wajib. Nawaitu rusda mafrud
lillahi ta'ala, ataupun nawaitu rafa'al hadasi akbari fardhan alayya lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Okey, ini bersama kamu kena hafal. Kemungkinan dia akan tanya. Macam tadilah Ustaz cakap tadi pasal asyhadu an la ilaha illallah tu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini bersama kamu kena hafal. Dia contoh ada apa ni, saja aku hadas fardu ke atasku ta'ala. Kamu kena isi. Okey, ini adalah cara mandi wajib. Biasa ni kaifiah. Kena gosok, kena basuh, apa semua ni. Dia masukkan cara-cara ni biasanya dia akan masukkan sekali dengan sunat-sunat lah. Antara sunat-sunat untuk wuduk. Okey, jom kita jawab soalan ni. InsyaAllah kelas kita sampai 10.30 saja. Jangan risau. Kelas kita sampai 10.30 saja. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan dia. Mandi wajib dilakukan bagi seorang yang berhadas kecil ke badan besar? Ataupun buang air kecil ke buang air besar? Berhadas besar. Berhadas besar. Jangan kamu pergi bantai pula. Okey Ustaz, buang air besar. Buang air besar tu berak bukan berhadas besar tu. Dia buang air besar tu pergi berak lah. Okey, baik. Berikut adalah sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi. Kecuali apa? Tidak sihat. Betul, tidak sihat. Nifas, bukan nafas ni, nifas bagi perempuan. Darah nifas, keluar darah haid bagi perempuan. Mati, lelaki pun mati, perempuan pun mati. Kena mandi wajib. Kecuali tidak sihat. Tidak sihat, suka tingkau lah nak mandi ke tak nak mandi, suka tingkau lah. Okey, baik. Rukun mandi wajib ada berapa? 3. Ya ke 3? Benar. Ya ke? Ustaz pun lupa. Benar. 6 6 Betul. Mana ada kat sini Kalau ikutkan rukun. Pasal pandai ni cakap 3. Okey, yang pertama niat. Yang kedua apa? Mengalirkan air ke seluruh badan Menghilangkan najis dan kotor pada badan terlebih dahulu. Yang ketiga? Niat nawaitu. Okey, yang ketiga, 1, 2, lagi 1. Meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Okey, ingat untuk rukun wuduk ni ada 3. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan, yang ketiga adalah menghilangkan segala najis dan kotor pada anggota badan. 3 je rukun dia, Alif. Okey, 4, kita hendaklah mandi di tempat yang terkenal ke tertutup, terbaik, terbuka? Tertutup. Okey, tertutup sunat tertutup. Sunat kalau kita nak mandi tempat terbuka pun boleh, tapi janganlah mandi bogel kan. Mandi malu kat orang pula. Tempat tertutup pun kena mandi. Pakai apa ni lah. Pakai baju jugalah kan. Tapi kita sekarang mandi kat dalam bilik air tak pakai apa-apa kan. Aduh. Okey, apakah pengertian mandi wajib? Itu mana tadi? Meratakan air mutlak. Okey, meratakan air ke seluruh badan ni lah. Okey, baik. Dilakukan bagi seorang yang berhadas besar atau mati selain mati syahid. Hukumnya adalah wajib, mandi wajib. Okey, baik. Tuliskan 2 sunat mandi wajib tadi. Mandi wajib tadi membaca basmalah apa semua tu lah. Beruduk apa semua tu kan. Dia nak 2 je. Okey, baik. Tak apalah. Kita terus kepada dah tamat. Okey. Untuk tahun 3 tu saja. Tamat. Okey, kita pergi kepada tahun 4. Okey, tahun 4 punya buku. Mana? Okey. Okey, untuk tahun 4 okey ni. Okey, untuk tahun 4 dia start dengan tajuk azan dan iqamah. Apa itu azan? Apa itu iqamah? Iaitu pemberitahuan.
Pemberitahuan apa ya? Masuknya waktu solat. Iaitu pengertian azan dari kaum pada syarat, iaitu lafaz tertentu. Kita besarkan lagi. Aish. Okey, baik. Lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Pada bahasa iaitu i'lam. I'lam tu bahasa Arab. Pemberitahuan lah. Bahasa Melayu dia pemberitahuan. Okey, baik. Bilakah azan ini disyariatkan? Iaitu pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Azan dilakukan dalam bahasa Arab. Siapakah yang melakukan azan tersebut? Bilal Bilal bin Rabah. Itu soalan yang adik kali tanya siapa yang azankan pada yang pertama azan. Nanti dia akan tanya. Okey, baik. Kewajipan azan. Kenapa kena azan? Dalam Al-Quran pun ada disebut dalam surah Al-Maidah ayat ke-58, iaitu wa idza nadaitum ila solat, dan apabila kamu menyeru iaitu azan untuk mengerjakan solat. Bunyi azan maksudnya menandakan masuknya waktu solat. Okey, hukum azan adalah sunat muakkad. Sunat muakkad Sunat muakkad ni dia nak hampir kepada wajib. Kena buat. Ustaz, kalau tak bunyi azan macam mana Ustaz? Macam mana rumah kamu tak ada dekat dengan surau, tak ada dekat dengan masjid, tak bunyilah azannya. Yang penting dalam TV bunyi. Pun ada kat radio, TV. Radio ada, TV ada. Jadi kalau tanya apakah hukum solat, apakah hukum azan, iaitu sunat muakkad. Jangan jawab wajib tolong jangan jawab wajib, jawab sunat muakkad. Okey. Apakah yang kita bagi nama kepada orang yang melakukan azan? Dipanggil muazzin. Muazzin ataupun Bilal. Sepena mengambil nama Bilal bin Rabah lah. Kita panggil Bilal ataupun muazzin. Soalan ni pun ditanya juga dalam UPKK. Dia kata apa? Siapakah yang melakukan azan? Satu markah je. Tapi kalau tak tahu macam mana jawab, betul tak? Okey, baik. Ini apa ni? Syarat-syarat sah azan. Syarat-syarat sah azan Macam mana azan tu boleh sah? Yang pertama, orang Islam lah azan. Kalau orang Cina, orang India nak azan, boleh. Tapi kena masuk Islam dahulu. Yang kata orang Cina dengan orang India tak boleh azan tak boleh azan. Tapi kalau orang Cina, orang India masuk Islam baru boleh azan. Yang kedua, mesti ada lelaki. Kalau azan mesti ada lelaki. Kalau perempuan dia kena iqamah. Yang seterusnya adalah mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya apa? Dia tahu beza baik dan buruk. Kan? Tak adalah dia pergi menyanyi pula. Allahu Akbar. Dia nyanyi pula dah. Okey, baik. Yang seterusnya berturut kalimah. Azan tanpa putus-putus. Kita azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Sampai habis. Ini dia azan Allahu Akbar, dia pergi minum air, pergi makan nasi pula kan. Lepas tu sambung balik. Tak boleh lah. Tak boleh Okey, masuk waktu solat. Masuk waktu solat baru boleh azan. Ini kamu pukul 10 kamu azan, mana boleh. Masuk waktu zuhur, azan zuhur. Masuk waktu subuh, azan subuh, kan? Itu adalah syarat sah azan. Okey, ini adalah lafaz bagi azan ini semua kamu dah tahu dah. Semua kita ulang kaji sikit lah. Ini lafaz azan. Dalam peksa dia tak tanya lafaz azan ni. Dia tanya apakah jawab bagi hayya 'alas solah. Dia bagi soalan macam tu. Kamu tulis jawab bagi hayya 'alas solah adalah la haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Macam tu je soalan dia. Tapi kalau kita tak tahu macam mana kita nak jawab, betul tak? Okey, apakah jawab bagi as-salatu khairum minan naum? Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Nampak? Soalan ni senang, tapi kalau kita tak tahu macam mana kita nak jawab, betul tak? Okey, baik. Itu adalah lafaz azan. Okey, baik. Perkara makro ketika azan. Ni bercakap-cakap ketika azan. Ingat kalau bunyi azan, tolong jangan bercakap. Jawab azan. Bunyi azan je, kita berhenti sekejap. Apa yang kita buat je, kita berhenti sekejap. Kita tengah tengok TV, kita berhenti kejap, dengar azan, jawab azan, kan? Sebab apa? Sebab kita dengar azan, kita jawab azan, dapat pahala. Okey, baik. Memanjangkan suara sehingga mengubah makna lafaz. Ini dia pergi panjangkan sangat.
Contoh dia Allahu Akbar. Panjang sangat kan. Padahal baru satu lagi satu. Dia 2 kali Allah Akbar kan. Tak boleh makruh. Okey, kanak-kanak belum memayyiz pun tak boleh azan kalau kat sekolah tu, kalau yang budak jas 1 azan tu, itu sebagai pertandingan saja. Pertandingan. Kalau budak-budak tak apa lagi. Okey, kegunaan azan selain solat. Selain daripada solat, sebenarnya pada masuk waktu kita boleh azan di telinga bayi yang baru lahir. Kalau kamu tahulah, bila adik kamu lahir, kamu tengok nanti ayah kamu akan azankan kat telinga adik kamu yang baru lahir tu. Yang kedua, ketika cemasan seperti kebakaran. Sebab itulah bila berlakunya kebakaran, bila berlakunya ribut taufan angin semua, orang akan azan. Sebab kita nak elak daripada ada jin, syaitan semualah. Okey, mengiringi orang musafir. Contoh, ada saudara kamu, ada pakcik kamu, ada atuk kamu nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Kita kena azan. Azan menanda kita nak lafaz azan tu amat penting lah. Okey, untuk merawat mangsa rasuk syaitan. Contoh orang yang kena rasuk syaitan, mata naik ke atas kan, cakap sorang-sorang tu, kita azan kat telinga dia bagi syaitan keluar daripada badan dia. Okey, kita sesat dalam perjalanan. Contoh nak pergi sekolah, tiba-tiba sesat masuk shopping komplek. Boleh azan sekali. Siapa yang tersesat, orang mak ayah suruh pergi sekolah, dia pergi shopping komplek tu, dia sesat lah tu. Azan kat telinga dia. Okey, yang terakhir menghadapi peperangan. Ini kalau korang pergi Palestin, Palestin pergi perang tu, bolehlah azan kat sana. Ya saya. Kalau dia tak nak bangun subuh, dia azan kat kita dia. Siapa tak bangun subuh tu, azan kat telinga dia. Azan tu kuat sikit. Okey, perkara yang sunat ketika azan. Okey, suci daripada hadas. Berdiri ketika melakukan azan. Jangan azan duduk pula mana ada orang azan duduk, kecuali orang cacat lah. Okey, baik. Menghadap kiblat. Muazzin bersuara nyaring dan baik, kena merdu. Doa selepas azan, lafaz secara tertib. Ini sunat semua. Ustaz, kalau kita nak duduk boleh? Boleh. Sebab dia sunat. Ustaz, kalau kita tak kerti baca doa azan boleh ke Ustaz? Boleh, azan je lah. Doa tu adalah sunat. Azan tu sunat muakkadah. Okey, baik. Ini adalah jawab iqamah. Jawab iqamah. Qad qamatis solah, jawapan dia. Okey, ini semua ada dalam perkongsian Ustazah Huda itu kamu cek balik, Ustazah Huda ada share dalam grup. Okey, baik. Perbezaan azan dan iqamah. Disebut 2 kali, iqamah sebut sekali. Azan dengan tenang, dilafazkan secara fasih dan cepat. Okey, azan dikena dengan tenang, iqamah dengan cepat. Okey, baik. Seterusnya kita jawab soalan untuk azan dan iqamah ini. Apa tak dibesarkan ni? Doa selepas azan dan iqamah. Okey, ini itu soalan 2000 berapa itu masuk mengenai lafaz doa selepas azan. Ada masuk peksa. Dia bagi perkataan bahasa Arab ni je. Allahumma rabba hazihi da'wati, dikosongkan. At-tamah. Wassalati al-qa'imah ni dikosongkan. Ati sayyidina Muhammadin wasilatal wal, dikosongkan. Wasyarafat darajatal aliyata, dikosongkan. Rafi'ah, dikosongkan. Wa ba'asumaka mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Nampak? Biasanya 4 kotak akan dikosongkan. Jadi sebab itulah kamu kena hafal supaya mudah untuk jawab soalan nanti. Okey, boleh Kita TV. Dia? Kita baca doa selepas kita kau dan TV. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan yang akan didirikan. Itu soalan TV lah. Okey, baik. Jawab soalan. Maksud azan dari segi bahasa adalah apa? Seru, pemberitahuan, ajak, berita. Pemberitahuan. Okey, pemberitahuan. Hukum melakukan azan, wajib, sunat muakkad, harus, fardu kifayah. Sunat muakkad. Azan disyariatkan di mana? Mekah, Taif, Madinah, Tabuk. Madinah. Orang yang melakukan azan dipanggil Tok Siap, Imam, Makmum, Bilal.
Berikut ialah syarat sah azan kecuali Islam lelaki tertib masuk waktu duha. Kecuali. Ya, kecuali masuk waktu duha tak payah azan waktu duha tu ya saya. Sunat je. Ha? Duha sunat. Lepas ni kita solat duha lepas 10.30 insya-Allah. Okey baik, Ustaz tak solat duha lagi. Tadi Ustaz punya kelas dah jam 4 tadi pukul 8 tadi. Pukul 8 sampai 8.45 tadi baru Ustaz masuk kelas kamu. Okey baik. Seterusnya, terangkan masuk iqamah. Iqamah tadi tu tengok depan lah. Ustaz pun dah tak ingat dah. Okey, 3 perkara sunat ketika azan. Tadi menghadap kiblat, kena berdiri dengan betul tu, kena baca doa tadi semua tu lah. Okey baik. Perbezaan antara azan dan iqamah. Azan dibaca secara tertib perlahan-lahan. Iqamah dibaca secara fasih iaitu sarih iaitu lajulah sikit. Okey baik. Nyatakan 3 kegunaan azan selain maklumkan tentang solat iaitu apa? Kita azan kat telinga bayi kan, bayi baru lahir, ketika berlaku kebakaran, ketika peperangan, boleh azan Ketika dirasuk syaitanir rajim. Kejut orang subuh tak payah. Tak payah. itu harus, bukan sunat itu harus. Okey baik. Solat fardu. Maksud solat adalah doa. Maksud solat adalah doa. Okey, doa tu apa maksudnya? Permohonan, dipermudahkan. Ingat apa maksud solat? Solat itu doa. Okey, jim. Okey, dari segi syarak ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ingat dia okey baik. Solat. Okey, dalil kewajipan solat. As-salatu imaduddin. Ini adalah hadis. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan solat sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Setiap yang mukallaf wajib mendirikan solat 5 waktu. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu ialah orang yang Islam, balil, akil. Islam, balil, akil itu maksudnya apa? Orang Islam. Mukallaf itu adalah seorang Islam. Balik itu adalah orang yang berakal. Balik berakal lah. Berakal itu orang yang berakal. Balik itu adalah sampai umur. Sampai umur kamu diwajibkan solat. Siapa yang tak balik lagi tu, dia tak diwajibkan lagi tapi dia haruskan untuk solat. Bila dah sampai kamu balik, kamu akan tanggung dosa kamu sendiri. Entahlah Ustaz, saya pernah terkencing atas katil nak kata macam ni air mani ke apa. Kau terkencing atas katil tu sejuk. Bau hancing tak? Tak, sikit-sikit je. Tu kencing tu. Air masak. Okey, tak payah cerita lah tu. Okey, sesiapa yang meninggal, kalau dah keluar air mani tu kena mandi wajib lah. Kena mandi wajib. Kena tengok balik. Tajuk mandi wajib, niat mandi wajib, kemudian mandi wajib lah. Kan tadi kamu katakan rukun mandi wajib ada 3 tadi kan. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan, yang ketiga menghilangkan segala kotoran kat badan tu. Kena 3 perkara tu kamu buat, maka sahlah mandi wajib tersebut. Okey, siapa yang meninggalkan ibadah solat fardu berdosa besar. Okey, kewajipan solat. Yang pertama, agar mendapat balasan nikmat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menunaikan kewajipan sebagai hamba Allah. Okey, baik, ini adalah dipanggil antara waktu-waktu solat lah. Kebiasaan Zuhur pada pukul 1 ke atas. Macam sekarang ni Zuhur pukul 1.20 lebih. 1.21. Macam hari ni Zuhur 1.21. Asar pukul 4.40. Maghrib 7.28. Isyak pukul 8.45. Subuh pukul 5.56. Kat sini 5.50. Kat sini dah tulis lah siap-siap pukul berapa waktu-waktu tersebut. Okay, baik. Dekat keterangan ni diceritakan tentang matahari. Macam mana berlakunya waktu tersebut. Yang kalau waktu zuhur, matahari tergelincir. Tapi soalan macam ni jarang ditanyalah sebab ni agak susah sikit lah. Takkanlah kamu nak belajar ilmu al-falaq kok.
Siapa yang belajar ilmu al-falak, huruf kaf bukan qaf al-falak. Ilmu falak ni adalah ilmu tentang bintang, tengok matahari, tengok bulan, macam mana berlaku gerhana, macam mana nak tahu waktu solat, macam mana nak tahu arah kiblat. Itu dipanggil orang ilmu falak. Huruf fa lam kaf. Okey, baik. Kat keterangan ni ditulislah macam mana cara bila matahari itu tergelincir sehingga bayang-bayang satu benda itu sama panjang dengan benda itu, maksudnya waktu zuhur. Okay, kalau asar, bayang-bayang satu objek lebih panjang daripada objek tersebut hingga terbenam matahari di kaki langit. Kalau contohlah, ini tiang, ini bayang. Sama saiz tak bayang dengan tiang? Kalau sama saiz, maka masih lagi waktu zuhur. Bila bayang tu panjang sikit daripada tiang, ni tiang, panjang sikit, maka masuknya waktu asar. Nampak? Itu ilmu falak. Okey, waktu maghrib termasuk bila terbenamnya matahari. Hilang merah di kaki langit sebelah barat. Bila terbenamnya matahari, kalau kita tengok waktu petang, ada matahari. Tiba-tiba hilang matahari, terbenam. Matahari tu terbenam. Hilang warna merah dia matahari tu, maka masuknya waktu maghrib. Waktu isyak macam ni pula. Kemerah-merahan maksudnya gelap betul. Masa matahari tergelam, ada kemerah-merahan sikit. Bila hilangnya merah tu, maka masuknya waktu isyak. Okey, subuh. Subuh terbit fajar sodik sehingga terbit matahari. Fajar sodik ni, matahari nak naik kan? Ada fajar, warna merah-merah sikit. Terbit matahari je, habis waktu subuh, masuk waktu duha. Itu adalah ilmu falak. Ilmu tentang matahari. Okey, syarat wajib solat. Ni yang saya kata mukallaf tu. Islam, balik, akil, sampai seruan Islam. Ni untuk orang Islam lah ni. Ni jarang ada ni sampai seruan Islam ni. Okey, dalam keadaan waras, sedar. Takkan orang koma nak solat kan? Tak payah. Orang koma tak payah solat. Nanti dia kena qada lah. Salam. Okey, baik. Suci daripada hadas dan nifas. Untuk perempuan jika dia datang haid, dia ada nifas ni, nifas macam mana saya lupa. Kalau orang salin dia panggil darah wiladah. Nifas ni orang salin juga siapa tahu perempuan, saya lupa. Okey, baik. Okey, rukun solat ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okey, rukun solat ada 13. Dekat dalam ni ada 13. Okey, ada 13. Niat, berdiri dengan tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk membaca tayat akhir. Membaca tayat akhir tu pun merupakan rukun. Kalau kita tak buat, maka batal solat. Membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Memberi salam pertama adalah rukun. Tertib adalah rukun. Memberi salam kedua rukun tak? Memberi salam kedua rukun tak? Baik, tidur lah ke? Okey, tak salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun. Salam kedua sebelah kiri adalah sunat. Okey, baik. Okey. Sunat terbagi kepada dua. Iaitu sunat ab'ad dengan sunat hayat. Ingat tak minggu lepas kita telah masuk tajuk ni kan? Betul tak? Dalam soalan PSL dia tanya. Sunat dalam solat ada berapa? Ada dua, iaitu sunat ab'ad dengan sunat hayat. Sunat ab'ad bila kita tak lakukan, kita tertinggal atau kita terlupa, maka kita kena sujud. Sujud apa ni kelas? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Bila kita tak lakukan ni sunat ab'ad ni. Kalau kita tak lakukan sunat hayat, kita tak payah sujud sahwi Kita hanya istighfar je lah. Astaghfirullahalazim, terlupalah pula kan. Terlupalah pula tu jangan sebutlah. Terbatal pula solat. Sebab apa? Sebab kalau kita bercakap dalam solat, maka terbatallah solat. Okey, kita tengok. Apakah sunat-sunat ab'ad? Bila kita tinggal, kita kena sujud sahwi. Yang pertama, perkara sunat yang apabila ditinggalkan ketika solat perlu sujud sahwi. Yang pertama adalah membaca tahiyat awal. Kita tak baca at-tahiyyatun mubarakatuh salawatut thayyibatullah sampai habis tu, Muhammad tu, kita tak baca, maka kita kena sujud sahwi. Selawat ke atas Nabi, tahiyat awal kita tak selawat ke atas Nabi, kita kena sujud sahwi. Selawat ke atas keluarga Nabi pun kita tak buat benda ni, kita kena
sujud sahwi. Duduk kerana tahiyat awal. Duduk tahiyat awal pun kita tak buat, maka kita kena sujud sahwi. Contohlah kita solat Zuhur, Allahu Akbar, solat Zuhur kan. Pak bangun bangun rukuk, i'tidal, sujud, bangun rakaat kedua. Rukuk, i'tidal, sujud, tiba-tiba kita tak buat tahiyat awal, kita terus berdiri balik rakaat ketiga. Alamak, terlupa pula. Terlupa tahiyat awal, terlupa baca selawat, terlupa baca duduk tahiyat awal pun terlupa, maka kita jangan batalkan solat. Kita teruskan solat, kemudian pada akhir sebelum kita bagi salam, kita kena sujud sahwi. Okey, lagi apa lagi? Kita tak baca doa kunut pun kena sujud sahwi. Kita tak baca selawat ketika baca kunut pun kena sujud sahwi. Kita tak berdiri ketika kunut pun kena sujud sahwi. Okay, kita tengok. Apa itu sujud sahwi? Sujud sebab terlupa. Ini masuk biasa Okey, selepas bacaan tahiyat akhir, at-tahiyatu mubarakatuh sampai fil alamin innaka hamidum majid, kamu kena sujud berapa kali? 2 kali sebelum bagi salam. Kena sujud berapa kali kelas? 2 kali sebelum bagi salam. Apakah bacaan dia? Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kena sebut 3 kali. Maksudnya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nampak? Itu adalah sujud sahwi. Untuk sunat ab'ad solat pula. Sunat ab'ad je yang kena sujud sahwi. Adapun sunat hayat tak perlu sujud sahwi, hanya istighfar. Contohlah, kita tak baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu sampai habis, kita tak baca pun, maka tak payah sujud sahwi. Sebab itulah ada orang dia nak cepat kan. Dia nak cepat, contoh dia nak naik kapal terbang, lagi 5 minit dah masanya, tiba-tiba alamak tak solat lagi kan. Maka dia solat dengan cepat, maka dia tak payah baca doa iftitah, tak payah baca, isti'azah pun tak payah baca. Apa lagi? Membaca amin selepas Fatihah tak payah baca, tak apa. Itu ada sunnah ayat. Ustaz, kalau kita buat Ustaz sunnah ayat ni dapat pahala. Faham? Dapat pahala. Kalau terlupa baca benda-benda sunnah ayat ni, maka tak perlu sujud sahwi. Apa lagi antaranya? Membaca surah selepas Al-Fatihah pun, contoh kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim wal as. Dah cukup dah sebenarnya. Tapi kalau kita terlupa baca wal as tu, tak payah sujud sahwi. Al-Fatihah tu wajib. Al-Fatihah bukan sunat, Al-Fatihah tu wajib. Kalau kita tak buat Al-Fatihah, tak baca Al-Fatihah, batal terus solat. Perkara rukun, kalau kita tak lakukan, batal solat. Okey, ingat perkara rukun. Okey, baik. Menyaringkan bacaan pun sunat hayat. Nyaringkan bacaan tu apa? Bagi merdu lah. Okey, syarat sah solat. Syarat sah solat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, yakin masuk waktu solat. Yakin masuk waktu solat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Okey, baik. Perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, berubah niat, terbuka aurat, berhadas. Contoh terkentut, batal solat. Contoh kita tengah solat, kain telekung kita terselak, batal solat. Kalau kita sempat tutup dengan cepat, maka dimaafkanlah. Angin terbang, tercabut telekung kan. Kalau tercabut telekung tu, nampak kita punya aurat, maka batal solat. Tercabut lah. Kalau terselak sikit boleh dimaafkan lagi. Berubah niat, sekejap solat asar, sekejap solat maghrib, maka batal. Okey. Ini muka surat 25, sikit lagi nak habis. Habis tahun 4 ni kita habislah kelas kot. Macam lama sangat dah pula. Kan? Tahun 5 kita akan sambung akan datang. Okey, insya-Allah kita jawab soalan ni dulu. Maksud solat dari segi bahasa apa? Doa ke, permintaan ke, ajak berita? Maksud solat dari segi bahasa? Tidur dah ke?
Permohonan. Permohonan. Okey, setiap Muslim yang mukallaf. Sunat, haram, wajib, harus. Menunaikan solat ni. Mukallaf ni apa Ustaz? Mukallaf tadi tu kan berakal, orang Islam, balik. Wajib. Betul, wajib. Okay, yang ketiga. Solat dimulakan dengan niat dan diakhiri dengan apa? Salam. Diakhiri dengan salam. Tapi kat sini solat dimulakan dengan niat dan takbiratul ihram. Ingat So, untuk soalan nombor 3 ni dimulakan dengan niat dan takbiratul ihram. Sebab tu lah kita takbir Allahu Akbar tu, masa kita Allah tu kita kena niat. Saja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Akbar. Allah, niat hati Akbar. Kan? Sebab itulah dia dan niat dan takbiratul ihram. Okay, baik. Rukun terakhir dalam solat ialah apa? Nombor 4. Terakhir. Rukun yang terakhir sekali. Salam. Salam sebenarnya tertib sebenarnya yang last sekali tak? Tapi kat sini ditulis salam. Kan? Kalau kat situ tertib kan? Nampak ni? Ni. Tertib. Tertib. Tapi dikira akhir lah juga ni beri salam. Tapi yang terakhir sekali adalah tertib. Okey, baik. Tapi tak ada dalam tu, maka kita jawab salam dekat sini. Okey. Solat subuh berapa rakaat kelas? 2. Alhamdulillah, tahu pun solat subuh 2 rakaat ya. Okey. Okey, siapa boleh jelaskan waktu masuk waktu asar ni macam mana? Matahari tu dalam keadaan apa? Tadi saya dah cerita dah. Waktu asar. Macam mana waktu asar tu berlaku? Apa dia Ustaz? Ni, soalan nombor 6. Terangkan waktu masuknya waktu solat asar. 4:48 lah. Itu jam. Dia suruh terangkan, iaitu apabila Bila bayang sesuatu objek lebih dari objek bayang tu, contoh tiang dia tinggi ni. hingga terbenam matahari. Terbenam matahari tu asar. Tamat waktu asar tu terbenam matahari, betul lah, masuk waktu maghrib. Okey, masuknya waktu asar adalah ni panjang objek kan. Bayang ni bayangkan ni bayang Bayang ni ni tiang, matahari kat sini. Matahari kat sini. Kalau panjang dia sama, masih lagi waktu asar. Masih lagi waktu masuknya waktu asar apabila matahari tu bayang tu terlebih daripada objek tu. Ni objek, matahari tu kalau sama masih lagi waktu zuhur. Terlebih je masuk waktu asar sampailah terbenamnya matahari. Habisnya waktu asar. Bila terbenam matahari akan masuk waktu maghrib. Okey, apakah maksud rukun qalbi dalam solat? Ini tak ada dalam nota tadi. Rukun qalbi dalam solat apa? Qalbi ni apa kelas? Siapa tahu? Qalbi nombor 8 ni. Apakah maksud rukun qalbi? Siapa tahu? Rukun qalbi, siapa tahu? Hati. Hati. Okey, qalbi tu hati, betul. Siapa boleh? Ni kat sini patutlah kita buka tadi kat sini rukun qalbi. Dia ada rukun qalbi, rukun fi'li dengan rukun qauli. Rukun qalbi ni ada 2 je, iaitu niat dan tertib. Qalbi ni kita lakukan kat sini tulis. Yang mana kita bukan kita lakukan dengan hanya terlintas dalam hati. Tertib pun sama, kita terlintas dalam hati kita. Kan? Adapun rukun fi'li ni perbuatan. Fi'li ni perbuatan, qauli ni percakapan. Okey, kat sini ada tulis. Okey, dalam bentuk perlakuan fi'li. Kalau qauli ni dalam bentuk bacaan. Okey, kita tengok dalam rukun fi'li, berdiri. Berdiri tu adalah pergerakan. Rukuk, pergerakan. I'tidal, pergerakan. Sujud, pergerakan. Duduk antara dua sujud, pergerakan. Duduk tahiyat akhir, pergerakan. Yang semua ni mesti dilakukan secara tokmaninah. Okey, rukun qauli adalah bacaan, perkataan, sebutan. Itu adalah rukun qauli.
Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Lafaz takbiratul ihram tu adalah sebutan. Membaca Al-Fatihah. Sebab itulah Al-Fatihah ni kena dibaca, dilafazkan. Sekadar telinga kita yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu perlahan lah. Okey, membaca tayat akhir pun sama, rukun qauli. Membaca selawat ke atas Nabi pada tayat akhir pun rukun qauli. Ustaz, membaca tahiyat awal rukun qauli tak? Siapa tahu? Membaca tahiyat awal. Kenapa membaca tahiyat awal tak ada dalam rukun qauli Siapa tahu? Siapa dapat jawab ni Ustaz? Selawat kot. Dia? Baca tak ada selawat kot. Bukan. Siapa boleh jawab lagi? Husna boleh? Zara ada Zara. Zara mana Zara? Nak dengar suara Zara lah. Zara? Yes. Kenapa membaca tahiyat awal tiada dalam rukun qauli? Tak lah. Ustaz. Sabar bagi Zara dulu. Zara tak boleh, Ustaz bagi Husna. Tak boleh. Tak boleh. Okey, Husna kenapa? Sebab baca dalam hati. Itu rukun qalbi. Mana Farhan Farhan dah belah. Mana Farhan tak ada dah keluar dah. Kasih mana Kasih? Kasih Najla. Mana Kasih Naili ni, adik dia ni, nak kena adik dia ni. Kasih Naili ke tengah tengok sama-sama? Kasih? Hai. Ya. Mana adiknya? Adik dekat Kelang. Apa dia tak masuk kelas ni? Tak tahu? Kurang asam tu Okey ni. Kenapa rukun qauli ni tak ada selawat tak ada tahiyat awal, membaca tahiyat awal? Sebab Sudah. sebab dia tahiyat akhir. Betul lah, dia tahiyat akhir ada dalam rukun qauli. Kenapa rukun qauli tak masukkan tahiyat awal? Sebab apa? Ada lagi tak yang boleh ni? Tak Husna. tahu. Husna. Sebab tahiyat awal bukan guna kata-kata tertentu. Bukan apa? Kata-kata tertentu. Tahiyat awal pun kita baca juga at-tahiyatu juga, tahiyat akhir pun at-tahiyatu juga bermula, betul tak? Okey, sebab dia masuk dalam ni nanti Ustaz buka. Sebab dia bukan rukun qauli, dia adalah sunat ab'ad. Itu jawapan dia. Sebab dia sunat ab'ad. Mana sunat ab'ad, sunat ayat tadi? Ni. Sebab dia sunat. Ustaz, saya tak belajar apa yang ni Ustaz. Ini darjah berapa? 4. Tak belajar apanya. Kamu tadi Ustazah ngajar kamu tidur kot. Nampak ni? Duduk tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Dia bukan rukun. Dia adalah sunat. Dia bukan rukun. Sebab itulah kalau kita tak buat tahiyat awal, kita tak duduk tahiyat awal, kita kena sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi. Kalau kita tak baca tahiyat akhir, kita tak boleh sujud sahwi. Solat kita jadi batal terus. Ingat kalau rukun, kalau kita tak buat rukun, kita tak boleh sujud sahwi. Solat kita terus batal. Kalau kita tak niat, kita tak berdiri tegak, kita tak rukuk, i'tidal, sujud, semua kita tak buat, takbiratul ihram kita tak buat, Al-Fatihah pun kita tak buat, itu tak sembahyang terus namanya contoh kita terlupa salah satu dari rukun ni, maka batal solat kita. Ustaz, boleh tak sujud sahwi? Tak boleh. Rukun ni kena wajib buat. Kalau kita tak buat, maka kita kena solat balik. Adapun sunat ab'ad tadi kita tak buat, macam apa? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal, selawat Nabi tahiyat awal kita tak buat, maka sujud sahwi. Faham beza rukun qauli dengan sunat ab'ad tadi. Itu jawapan dia. Okey, baik. Membaca selawat ke atas Nabi sewaktu tahiyat akhir pun kalau kita tak buat, kena solat balik.
mengucap salam pertama. Mengucap salam pertama ni apa? Assalam. Kena sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena sebut. Okey, baik. Okey. Kalau ikut sifir ni 2, 2, 4, 6, 2, 4, 5. Okey, sifir ni kamu kena hafal 2, 6, 5. 2, 6, 5 ni apa Ustaz? Sifir rukun qalbi ada 2, fi'li ada 6, qauli ada 5. Sebab soalan pernah tanya, berapakah rukun fi'li? Ada orang tersalah jawab 7. Padahal dia ada 6 je. Ada orang tersalah jawab 5. Padahal 5 tu rukun qauli. Lagi teruk ada 1. Ada 2. Ingat sifir ni 2, 6, 5. 2, 6, 5. Qalbi, fi'li, qauli. Kena ingat. Okey, baik. Ustaz rasa kita berhenti sampai situlah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Untuk makluman kamu lah nanti kita akan sambung solat Jumaat dengan mata pelajaran tahun 5. Okey, untuk makluman kamu, sekolah sedang mengutip markah untuk peperiksaan pertengahan tahun. Jadi guru-guru bincang untuk mengambil markah pertengahan tahun, kita akan menilai daripada segi latihan kamulah. Kalau tahun 6, kami akan antara perancangannya lah, kami akan ambil markah dekat dalam buku simulasi. Contoh, dalam buku simulasi ada 5 set. Kan? Tajwid ada 5 set. Fiqh, tauhid ada 5 set. Adab ada 5 set. Okey, salah satu set tu kita akan nilai markah untuk peperiksaan pertengahan tahun. Dan kemungkinan untuk tahun 5 kita akan nilai dari segi markah apa, Ustaz pun lupa. Jadi benda tu kamu kena siapkan minggu depan. Ustaz bagi tahu minggu ni sebab minggu depan kamu dah start kena buat dah, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sebab hari Sabtu tu nak kutip sebab nak nilai markah. Sebab apa? Sebab sekolah nak simpan markah untuk peperiksaan pertengahan tahun, PPT. Sebab markah PPT kamu tu tak ada. Markah untuk UP1 dah ada dah, tapi markah untuk peperiksaan pertengahan tahun tak ada. Jadi Ustaz nak kutip lah buku kamu tu untuk ni lah.